Cari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience. Masa semakin suntuk. Kemarin, Pejabat Ketua Pendaftar Mahkamah Persekutuan membuat laporan polis berhubung dua artikel yang diterbitkan dua portal berita mengenai alegasi penglibatan Hakim Mahkamah Rayuan Datuk Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali di dalam skandal One Malaysia Development Berhad 1MDB dan SRC International Sedia Berhad. Menurut kenyataan media pejabat berkenaan, artikel tersebut disiarkan oleh portal Malaysia Now yang bertajuk Group Calling for Najib's Pardon Now Wants Judge Nazlan Arrested, dan portal Malaysia Today bertajuk Shocking Revelation, Najib's Trial Judge Nazlan's Conflict of Interest Exposed, bertarikh 14 Mac lepas. Artikel-artikel itu mengandungi beberapa perkara yang dipercayai akan mengganggu gugat perjalanan pentadbiran keadilan jenayah dan institusi kehakiman negara. Laporan polis dibuat oleh pejabat ini agar siasatan dapat dijalankan di bawah Seksyen 223 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Seksyen 499 Kanun Keseksaan dan lain-lain peruntukan undang-undang yang berkaitan, tegas kenyataan itu. Pejabat berkenaan turut meminta orang ramai lebih berhati-hati dan tidak mengeluarkan sebarang kenyataan yang boleh mengganggu perjalanan sesuatu kes yang sedang dibicarakan. Hakim Muhammad Nazlan merupakan Ketua Penasihat Undang-Undang Kumpulan Maybank pada tahun 2012 ketika Maybank memberi pinjaman sebanyak 6.17 bilion ringgit kepada 1MDB untuk mengambil alih Tanjung Energy Holdings Sendirian Berhad. Menurut laporan media, bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak akan memohon Mahkamah Persekutuan supaya kes seleweng dana 42 juta ringgit milik SRC International Sendirian Berhad dibicarakan semula. Peguam bela Tan Sri Muhammad Syafiee Abdullah berhujah bahawa Hakim Muhammad Nazlan yang mendengar perbicaraan kes itu di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur sebelum ini sepatutnya menarik diri daripada mendengar kes Najib. Pada 28 Julai 2020, Muhammad Nazlan menjatuhi hukuman penjara 12 tahun dan denda 210 juta ringgit selepas mendapati Najib bersalah atas 7 pertuduhan pecah amanah, menyalahgunakan kedudukan dan pengubahan wang haram dana 42 juta ringgit milik SRC International. Keputusan tersebut kekal apabila Najib gagal dalam rayuannya untuk mengetepikan sabitan dan hukuman berkenaan di Mahkamah Rayuan 8 Disember 2021. Untuk rekod, selain kes sabitan penyelewengan 42 juta ringgit dana SRC International itu, Najib juga berhadapan dengan puluhan pertuduhan penyelewengan dan salah guna kuasa. Najib kini sedang berhadapan dengan 4 pertuduhan salah guna kedudukan dan 21 pertuduhan membabitkan aktiviti pengubahan wang haram yang berjumlah 2.3 bilion ringgit berkaitan 1MDB. Selain itu, bekas Perdana Menteri juga didakwa mengarahkan pindaan dibuat terhadap laporan audit akhir 1MDB yang telah dimuktamadkan Ketua Audit Negara sebelum laporan itu dibentangkan di hadapan PAC bagi mengelak sebarang tindakan diambil terhadap beliau. Antara pindaannya ialah menggugurkan perenggan yang menyebut kehadiran ahli perniagaan dalam buruan Low Tech Joe atau JOLO di dalam mesyuarat khas lembaga pengarah syarikat itu. Seterusnya, pada 3 Mac lalu, Mahkamah Tinggi menetapkan perbicaraan terhadap Najib dan bekas Setiausaha Perbendaharaan Tan Sri Muhammad Irwan Sariga Abdullah berhubung 6 pertuduhan pecah amanah harta kerajaan berjumlah 6.6 bilion ringgit dijadualkan pada 1 hingga 4 April, 8 hingga 11 April dan sepanjang Mei 2023. Najib dan Irwan didakwa di bawah Seksyen 409 Kanun Keseksaan dan Seksyen 34 Akta Sama yang memperuntukkan hukuman penjara maksimum 20 tahun dan sebatan serta denda jika sabit kesalahan. Dengan sistem kehakiman yang adil dan masa yang suntuk, tidak hairan gerombolan kleptokrat begitu terdesak. Lalu dicipta pelbagai persepsi awam, kononnya Najib mangsa fitnah. Selepas gagal mengaitkan keluarga bekas Gubernur Bank Negara Tan Sri Zeti Akhtar Aziz, kini Hakim Muhammad Nazlan pun diheret kononnya ada konflik berkepentingan. Kelakar. Mengapa semasa mula perbicaraan kes penyelewengan 42 juta ringgit dana SRC International tidak pula dibangkitkan kedudukan Hakim Muhammad Nazlan?
Bukankah Najib yang meminjam wang daripada Maybank pada tahun 2012 dan beliau merupakan Perdana Menteri, Menteri Keuangan selain pengerusi Lembaga Penasihat 1MDB ketika itu? Takkanlah Najib tak tahu. Siapa ahli lembaga pengarah dan penasihat bank bukan maklumat yang tersembunyi. Lepas ini, apa lagi? Ingat, rakyat sentiasa memerhati.